Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan 6 cara bercakap yang diajarkan oleh Al-Quran. Kan? Apa yang diajarkan oleh Al-Quran berkenaan dengan cara kita bercakap. Ini adalah etika yang disebut di dalam Al-Quran di beberapa tempat, dalam beberapa surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kenapa penting kita mempelajari berkenaan dengan cara bercakap ini? Kerana kita sebagai seorang Islam menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nombor satu, kan? Sebab apa kita nak belajar benda ni? Sebab yang pertamanya, kita terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, bila kita ada disiplin, kan, kita ada undang-undang, kita ikut peraturan, maka kita akan selamat. Selamatnya itu bukan sahaja selamat di atas dunia ini, tapi ia juga merangkumi dan lebih penting daripada itu ialah keselamatan kita di hari akhirat. Nasib kita, masa depan kita sangat bergantung kepada amalan kita. Maka bila kita ikut etika yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kita communicate, macam mana kita berkomunikasi, kita berinteraksi, kita bercakap tu, kan, dengan manusia, maka ini akan menentukan nasib kita atas dunia dan juga nasib kita di hari akhirat nanti. Baik, apa dia 6 etika dalam kita bercakap mengikut apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim? Yang pertamanya, Allah Ta'ala menyebut dalam Suratun Nisa ayat yang ke-9 dengan perkataan qawlan sadida, kan, qawlan sadida, perkataan yang benar. Jadi mufassirun dia kata qawlan sadida yang ada dalam surah An-Nisa itu ayat yang ke-9, maksud dia ialah perkataan yang benar, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita bila kita bercakap, kita wajib bercakap dengan perkataan yang benar. Tidak boleh berbohong. Baik. Dan para mufassirun mengatakan bahawa selain daripada maksud qaulan sadida, maksudnya ialah perkataan itu benar, dan dalam maksud yang lain ialah kita dilarang berbohong, kita dilarang menipu orang,
Kita disuruh supaya berlaku jujur ketika kita berkomunikasi. Bila kita berinteraksi dengan manusia. Benda yang kita cakap, yang kita tulis, hendaklah benda yang ada fakta. Bukannya benda yang karut-marut. Bukan benda yang khurafat. Benda yang tak wujud. Benda itu benda mesti benda yang ada justifikasi dia. Ini adalah etika yang pertama. Kan, adab yang pertama bila kita bercakap dengan manusia, maka hendaklah kita menggunakan perkataan yang benar. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang mana seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang daif, yang lemah, yang mereka bimbang terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, yakni perkataan yang benar. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Baik, di sisi mufassirun seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata sadida, qaulan sadida. As-sadid tu makna dia apa? Maksud dia ialah perkataan yang bijaksana. Selain daripada maksud dia perkataan tu perkataan yang benar, dia hendaklah perkataan yang bijaksana. Bila kita pilih, kita bercakap dengan orang, kita nak pilih perkataan yang macam mana? Kita nak pilih ucapan yang sesuai dengan manusia. Maka perkataan itu bukan sahaja dia benar, tapi dia adalah perkataan yang bijaksana. Dan kita dilarang daripada kita ni manipulate fakta. Tak boleh, kan? Benda yang kita bercakap kena ada fakta. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita bercakap ada fakta atas dunia ni, dari sudut kita, keselamatan kita atas dunia, kita akan terhindar daripada case defamation, saman fitnah. Saya sebagai penceramah, tuan-tuan bila bercakap dengan orang, bila tulis di Facebook dan sebagainya, WhatsApp dan lain-lain, kalau kita bercakap benda yang ada fakta, kan, benda yang benar. Apa makna benar? Benda yang ada justifikasi. Justifikasi itu apa? Dia justified, kan, dia dijustifikasikan dengan fakta. Maka yang tu menyebabkan kita terhindar daripada saman fitnah. Itu atas dunia. Kita belum cerita di hari akhirat. Atas dunia pun kita dah selamat dah. Kita tengok ada orang tu, kan, kadang-kadang tu berapa banyak kes fitnah dia. Banyak. Setengah-setengah surat khabar tuan-tuan, dia punya rugi tu sebab dia terlalu banyak tindakan undang-undang yang orang ambil ke atas dia. Dengan sampai tahap duit insurans yang cover dia pun boleh habis, kan? Boleh sampai kepada limit dia. Pasal apa? Sebab terlalu banyak pembohongan demi pembohongan. Jadi atas dunia kita tak senang. Pasal apa? Orang tu saman kita, orang ni saman kita. Ini antara risiko bila kita bercakap benda yang tidak ada fakta. Sebab tu pengalaman saya mengendalikan kes-kes defamation, kes saman fitnah ni, kalau kita bercakap, kita ada 3 benda ni, defense. Ada 3 defenses, kan? Yang pertamanya, defense kita adalah justifikasi. Benda yang kita bercakap tu benda yang betul. Maka orang tak boleh saman kita. Kan, kalau dia saman pun dia akan kalah. Ini nombor 1. Kita bercakap, kita WhatsApp apa-apa, share apa-apa dalam media sosial, bila benda tu betul, orang tak boleh nak saman fitnah kita. Sebab ada justification. Yang keduanya, fair comments, kan, komen yang munasabah. Kalau kita ada komen kita tu munasabah, insya-Allah kita akan selamat. Macam semalam pun saya ada ulas di camp PGA kuliah semalam berkenaan dengan satu orang penceramah selebriti, kan, yang dihadapkan ke mahkamah atas 11 pertuduhan, yang mana termasuklah sexual harassment, kan. Dia sebagai orang yang dituduh, tak apalah, dia kata dia
difitnah lah apa semua. Tapi kita ni kan, kita sebagai orang luar, orang yang menyaksikan, tengok antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa, kita nak komen, please, kita kena, sepatutnya kita komen dengan komen yang sesuai, yang munasabah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dalam kes-kes yang macam ni, tuan-tuan tahu tak cerita sebenar macam mana? Tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Apakah betul-betul dia buat? Kita tak tahu. Apakah betul-betul dia difitnah? Pun kita tak tahu. Kalau kita kata dia betul-betul buat, dia baru dituduh. Kan belum lagi disabitkan kesalahan dia. Conviction belum ada. Dan kita sebagai seorang Islam, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aslu bara'atul zimmah. Kan? Al-aslu bara'atul zimmah. Dia sama dengan prinsip yang diguna pakai dalam undang-undang civil. A person is innocent until proven guilty. Kan? Seseorang tu dianggap sebagai tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Jadi kita nak kutuk dia, nak maki dia apa, jangan. Kan? Tahan lidah kita dulu. Tahan jari-jari kita daripada duk type benda-benda yang tak patut. Kan? Sebab apa? Sebab dia baru dituduh. Belum lagi didapati bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bersungguh sangat kata benda tu fitnah, kita mana tahu benda tu fitnah? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mangsa dia buat aduan. Kalau kita kata tu fitnah, habis tu mangsa tu macam mana? Keadaan dia, kes belum diputuskan. Cuba bayang kalau yang jadi yang jadi mangsa tu adik perempuan kita. Kalau yang jadi mangsa tu isteri kita, ibu kita, ataupun saudara mara kita yang perempuan. Orang duk kata dekat keluarga kita ni, duk fitnah selebriti tu apa semua. Sedangkan dia mangsa. Okay. Jadi macam mana? Tidakkah itu akan menyinggung perasaan mangsa? Dahlah dia jadi mangsa. Orang duk maki dia, duk kata dia macam-macam. Kita serba salah. Betul tak? Serba salah. Kita nak kata, kita nak sokong selebriti tu pun, nanti kita menganiayai yang jadi mangsa. Kita nak sokong yang mangsa ni pun, kita tak tahu cerita sebenar lagi, nanti kita menganiayai selebriti itu. Maka cara yang paling baik, kita sabar dulu. Kan? Jangan duk gaduh sangat. Biar pihak berkuasa yang tentukan. Siapa pihak berkuasa dalam kes-kes yang macam ni? Mahkamah. Kan? Pihak polis dah buat siasatan, dah lengkapkan IP dia, dah angkat sampai ke pihak DPP, Public Prosecutor, Deputy Public Prosecutor, Timbalan Pendakwa Raya, dan dia pun dah luluskan untuk buat pendakwaan. Mana ada cukup bukti. Kan, ada cukup bukti. Tapi sama ada bersalah ataupun tidak, wallahu a'lam, kita tak tahu. Maka kita kena hati-hati. Kan? Jangan nampak sangat kita ni terlebih terlajak dalam membuat ulasan-ulasan. Ini untuk keselamatan kita. Kalau kita terlebih terlajak, nanti orang saman kita pula. Kan? Kita tak selamat di atas dunia. Atas dunia tahan lagi, akhirat nanti macam mana? Kita duk kata dekat selebriti tu, kita duk maki mangsa apa semua, kita tersilap, nanti muflis di hari akhirat. Maka sebab tu kita kena hati-hati. Nak komen, make sure fair comments. Komen yang munasabah. Maksud dia apa? Maksud dia yang tidak munasabah, jangan duk komen. Kan? Patut-patutlah. Benda yang patut-patut, yang sesuai untuk kita komen. Maka sebab itu para ulama mengatakan bahawa perkataan qaulan sadida, dia kata dengan maksud wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Jangan kita berdusta dalam kita bercakap. Jadi make sure kan benda yang kita cakap tu benda yang benar, kan, benda yang ada fakta. Maka itulah yang dihuraikan oleh para mufassirun sebagai qaulan sadida, perkataan yang benar. Satu. Yang kedua, etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bila kita bercakap,
qaulan baligha. Kan, qaulan baligha. Ini disebut dalam surah An-Nisa ayat 63. Apa dia qaulan baligha? Kan, balagha. Baligha ni apa dia? Baik, Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kerana itu, berpalinglah kamu daripada mereka dan berikan mereka pelajaran dan katakan kepada mereka qawlan baligha. Apa dia qawlan baligha? Ulama kata qawlan baligha ialah perkataan yang memberi bekas kepada jiwa mereka. Benda yang boleh bagi bekas kepada dia. Jadi ini antara benda yang kita kena belajar. Bila kita bercakap dengan anak kita, bagi nasihat kepada ahli keluarga kita, bagi nasihat kepada isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, kawan, jiran dan sebagainya, bila kita nak bercakap tu, pilih perkataan yang mana sesuai, yang tahap dia sesuai tu apa dia? Baligha. Yang boleh bagi kesan, boleh bagi bekas. Kita jangan duk bercakap ikut suka. Kena pilih. Bercakap ni kita kena pilih perkataan tu sesuai ke tak sesuai untuk kita sampaikan mesej kita kepada orang yang kita bercakap tadi. Jadi ulama mengatakan, contohnya dalam tafsir Al-Maraghi, dia kata apa? Qaulan baligha ni perkataan yang mana sesuai dengan niat kita. Kita kadang-kadang bila kita silap pilih perkataan, dia jadi benda lain. Kita nak nasihat anak kita, tiba-tiba sebab kita silap pilih perkataan, dia rasa terhina dengan perkataan yang kita ucap kepada dia. Ini masalah. Patutnya kita bagi semangat dekat dia supaya dia perbetulkan kekurangan dia, kesilapan dia, apa semua. Kan, supaya dia tahu apa yang patut dia buat dan dia bersemangat untuk memperbaiki diri dia. Tapi sebab kita salah pilih perkataan, kita pilih perkataan yang menghina dia, menyebabkan dia down. Budak tu adalah fragile. Tiba-tiba kita pilih perkataan yang keras, perkataan yang menyinggung dia, menyebabkan dia rasa terhina. Akhirnya anak kita sendiri menjauhi diri daripada kita. Kita tak mau. Bila kita bagi nasihat, anak akhirnya tinggalkan kita. Dia rasa terhina dengan cara kita nasihat kepada dia. Memang kita kata ad-dinun nasihah, kan, agama itu nasihat, tapi nasihat dengan cara elok. Jangan ikut suka kita nak pilih perkataan apa. Kan, saya pernah cerita, rasanya ada satu kawan saya, dia marah sangat kat anak dia. Kan, kawan saya ni pun mulut dia boleh tahan jugalah. Jenis mulut laser ni kan. Orang sekarang kata apa, mulut tak ada insurans. Jenis mulut tak ada insurans, payah. Mulut yang tak ada zip, payah tuan-tuan. Anak dia bukanlah jahat ke apa, tak adalah. Tapi budak-budak, anak-anak muda sekarang, anak dia tu ustaz, duk hafal Quran apa semua. Jadi ustaz lah anak dia ni, baguslah budak tu. Tapi dia adalah benda-benda yang, ialah manusia, budak-budak muda yang tak bagus tu ada. Apa dia? Suka tidur. Jadi budak-budak muda ni baru keluar ma'had tahfiz apa semua, baru keluar pondok apa semua ni, umur baru 20 lebih kan. Tapi jenis malas nak pergi kerja ni, malas nak kerja, cari kerja malas. Jadi tidur je. Jadi kawan saya ni duk cerita kat dia, kata dia bengang sungguh kat anak dia. Kan, aku hantar engkau belajar apa Quran, masuk pondok tu, mak tahfiz apa semua, engkau tidur. dia geram. Tidur je dia kata. Lepas tu saya tanya dia, lepas tu apa yang jadi masalah? Dia kata, aku panggil dia, aku kata dia babi. Dia kata babi kat anak dia. Saya kata, mana boleh panggil anak babi? Tak boleh, tuan-tuan. Memanglah kita bapa, tapi itu bukan lesen untuk kita ucap apa sahaja yang kita nak ucap. Tak boleh. Memang kita bapa, kita ayah, tapi itu bukan lesen besar
untuk kita ucap apa sahaja kepada anak kita. Memang tu anak kita, tapi itu bukan lesen untuk kita cakap macam tu. Itu adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Niat kita panggil dia bagus. Niat kita nak nasihat dia bagus. Nak bagi tahu dia tidur tu benda habit yang tak patut dia teruskan. Tapi bila dia maki anak, kan, maka ini yang menyebabkan anak kecil hati. Anak tersinggung. Jadi kita tak boleh. Suami isteri ke, kawan ke, apa ke, macam itulah. Pilih perkataan yang tepat. Jadi, dalam tafsir Al-Maraghi, dia kata, qawlan baligha, iaitu kita pilih perkataan tu yang boleh bagi bekas, kesan kepada jiwa orang tu sesuai sebagaimana yang kita inginkan. Jangan kita ingin hak elok, tapi kita guna perkataan yang tak elok. Jadi kesan dia lain. Itu yang kita tak mau. Baik, qaulan baligha, kita boleh kata bahawa dia adalah perkataan yang tepat pada sasaran, kan? Sehingga bagi bekas kepada orang tu. Saya jumpa satu orang baru ni 2-3 hari lepas. Duk sebut nama datuk kita lah, Datuk Ustaz Syamsuri kita, kan? Dia kata dia sukalah duk dengar kuliah Datuk Ustaz Syamsuri. Saya tanya sebab apa? Dia kata dulu-dulu dia tak kenal Datuk ni. Dia kata Ustaz Syamsuri ni cerita lama lah, kan. Dia cerita asal usul macam mana dia boleh minat dengan Datuk. Dia kata sehingga satu hari dia pergi pasar malam. Zaman tu zaman kaset tali tu, kan, zaman kaset. Dia kata jadi dia duduk tengok kaset ceramah ni, yang owner gerai tu kata cari apa? Dia kata nak cari kaset ceramah, duk pilih-pilih apa semua. Dia pun bagi satu kaset Datuk. Cuba try dengar yang ni, dia kata. Kan? Dia kata masa tu tengok Ustaz Syamsuri, masa tu belum Datuk lagi. Ustaz Syamsuri, siapa, kan? Jadi kawan tu kata, ni bagus, yang bagus ni, dia kata. Ambil lah, dia kata. Jadi kawan tu belilah, kan? Yang tu balik dengar kat rumah. Dia kata bila dia dengar tu, dia kata setiap benda yang ustaz sebut tu, perkataan ustaz sebut tu, dia berbekas dalam hati, kan? Mana kena, dia kata kena dengan keadaan dia tu. Ni padahal owner gerai yang bagi, dia tak kenal pun kawan kita ni. Dia tak kenal apa masalah dia, apa problem dalam hidup dia, apa nasihat yang diperlukan. Dia tak tahu pun. Dia hanya saja sebab dia dia nak jual kaset ustaz, dia hanya kata ni antara kaset yang bagus, kan? Yang kawan tu pun dia tak tahu nak cari apa, dia tak kenal lagi ustaz masa tu, dia dengar je. Dia kata bila dia dengar first time tu, dia kata rasa berbekas dalam diri dia. Ni kita nak cari penceramah yang macam ni yang susah, tuan-tuan. Saya pun tak mampu, kan? Tuan-tuan panggil saya pun mungkin sebab ini kosong, ni panggil siapa lagi. Melawak, kan? Saya pun tak sampai tahap tu. Ustaz-ustaz lain pun ramai yang tak sampai tahap tu. Kadang-kadang kita tengok setengah-setengah ustaz yang datang kuliah-kuliah kita tak prepare pun, betul tak? Kan? Tak prepare pun, tanya muka surat berapa, kan? Tak tahu nak tengok kat mana apa semua, main cakap, dia baca 2-3 baris kitab tu, lepas tu dia hurai, dia pergi Singapura, pergi Korea, pergi Jepun, baru sampai balik dekat Taman Markisa. Nampak sangat tak prepare. So macam mana dia nak sampaikan satu nasihat yang boleh bagi kesan kepada mad'u, yang boleh bagi kesan kepada jemaah yang hadir, pasal dia tak prepare. Kalau Datuk ni, tuan-tuan, kita tahu siapa kenal, kan? Haji Sazar kita tu, kita tahu sangat dia memang prepare. Ada semua bahan-bahan dia tu menunjukkan bahawa sebelum dia datang ke kuliah, dia prepare. Jadi bila kita prepare ni, tuan-tuan, dia lain. Dia beza. Tuan-tuan boleh dengar, boleh compare orang yang prepare dengan orang yang tak prepare. Sebab tu kita, kan, bila kita bercakap dengan manusia, tak kira lah kita sebagai orang biasa ke, bos ke, sebagai pekerja ke, sebagai ustaz, penceramah dan sebagainya, hendaklah kita pilih perkataan yang tepat, yang menuju tepat kepada sasaran, yang mudah untuk orang hadam, untuk orang faham. Kadang-kadang tajuk kita tu tajuk yang susah, tapi kita mampu simplify, kita mampu permudahkan, kan, supaya orang faham. Saya pergi 2-3 tempat, tuan-tuan. Ni saya nak angkat ekor sikit, boleh pengusi? Angkat ekor sikit lah. Kan, tadi kita puji Ustaz Syamsuri, nak harap Ustaz Syamsuri puji saya dah. Kan? Saya pergi 2-3 tempat.
Saya selalu orang panggil saya ceramah sebab isu undang-undang lah. Isu undang-undang. Dia orang kata, kalau jemput lawyer lain, payah nak faham. Susah nak faham. Kalau jemput saya, dia kata senang faham sikit. Itu maksudnya apa? Kita pilih perkataan yang sesuai, kan? Ialah kita lawyer, kita banyak istilah, kalau kita sebut orang tak faham, pening. Jadi kita kena tahu cara permudahkan satu-satu benda. Macam doktor juga. Doktor bercakap dengan orang kampung, dia kata kena pergi dekat kardio ni. Orang kampung kata kardio apa? Kan? Oh, ni kena pergi kat ortopedik. Apa dia ortopedik? Tak boleh lah. Pasal apa? Orang kampung mana dia tahu? Tak kata orang kampung, kita yang lawyer, yang engineer pun, kalau tak familiar dengan istilah perubatan ni, pening kita. Jadi kena cakap lah, tulang ke, jantung ke, dia kena tahu cara nak mempermudahkan. Pilih perkataan yang sesuai, nak guna ayat yang macam mana. Itu penting bila kita bercakap dengan manusia. Baik, dia biasanya bila kita menggunakan adab berkenaan dengan bercakap dengan manusia ni, biasa ustaz-ustaz dia sebut satu yang didakwa sebagai hadis, khatibun nas ala qadri uqulihim. Yang ni sebenarnya bukan hadis, kan? Khatibun nas ala qadri uqulihim, kan? Bercakaplah dengan manusia sesuai dengan tahap kemampuan akal mereka. Yang ni banyak saya tengok ada ustaz-ustaz kita penceramah dia kata ni hadis. Sebenarnya yang ni bukan hadis. Kan Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata yang ni la asla lahu, tidak ada asal bagi dia. Kan? Tak ada sanad kat mana, tak ada. Ada yang kata ni sahih Muslim, bukan sahih Muslim, tak ada. Bukan sahih Muslim, bukan sahih Bukhari, bukan Sunan Tirmizi, tak ada. Kan? Walaupun popular ungkapan ni khatibun nas ala qadri unqulihim, tapi dia bukan hadis. Ada setengah yang mendakwa ni kata-kata Sayyidina Ali dan sebagainya, wallahu a'lam. Tapi yang penting khatibun nas ala qadri unqulihim bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi matan dia tu betul. Kan? Kita bercakap dengan manusia ni kena sesuai dengan tahap akal manusia. Kan? Dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utuskan seorang rasul kecuali dia menjelaskan dengan bahasa kaum dia. Jadi ulama tafsir kata maksudnya kita bercakap sesuai dengan kepahaman orang tu. Bercakap dengan orang kampung kena guna bahasa orang kampung. Cakap dengan orang Gua Musang, cara orang Gua Musang. Lagu tu lah, kan? Cakap dengan orang Baling, cara orang Baling. Barulah dia mudah untuk diterima, kan? Mudah difahami dengan lebih tepat, lebih baik. Baik, adab yang ketiga ialah qaulan ma'rufa, kan? Qaulan ma'rufa, ma'ruf, menggunakan perkataan yang ma'ruf. Ini disebut dalam surah An-Nisa ayat yang kelima. Wala tu'tus sufaha, kan? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surah An-Nisa ayat yang kelima. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Kita harta ni, kalau orang tu golongan safih, orang tak pandai urus harta, jangan bagi kat dia. Kita kena jaga harta dia dengan syarat kita jujur lah, dengan syarat kita amanah, kan? Dia dah dewasa, dah 20 lebih, 30 lebih, tapi tak pandai. Safih, makna teruk sangat lah, kan? Dia ni memang tidak ada keupayaan untuk mengurus harta sendiri. Maka kena ada adik-beradik ke siapa yang boleh dipercayai untuk manage harta dia. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, menggunakan perkataan yang ma'ruf. Jadi apa dia perkataan yang ma'ruf ni? Ini perkataan yang baik-baik. Pilih perkataan yang baik-baik. Jadi ulama mengatakan bahawa perkataan ma'rufah, apa dia perkataan ma'rufah? Perkataan yang baik, kan? Ada sopan dia. Kalau kita nak tegur orang, sebagai contoh, jangan kasar sangat. Itu qaulan ma'rufah.
kita guna, kita berlapik. Kita cakap dengan orang ni, kita berlapik. Bila kita berlapik tu, dia tidak direct kena dekat hati dia. Kalau kita direct sangat, nanti tersinggung perasaan dia. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang kita ni silap, tuan-tuan. Kan? Kita ni kadang-kadang silap. Bergurau ni kita kena pandai pilih orang. Nak bergurau kasar bukan tak boleh. Orang Penang memang kan, orang Penang, orang Taman Makisar pun bercakap dengan orang Penang, orang Tanjung, berasa tuan-tuan. Dia direct je. Dia style mamak Penang kan. Mamu dia bagi kita kau-kau. Kita muka jadi berlain, muka jadi berubah. Tengok tempat lah kan. Kalau orang tak biasa, tak boleh. Dia merajuk, dia kecil hati. Tak boleh kan. Kita nak tegur orang, tengok keadaan. Saya pernah, ni cerita zaman saya belajar di UIA dulu. Saya suka pusing masjid, suka pusing surau. Lepas tu satu AJK ni ajak saya. Saya selalu jadi imam di surau tu. Dia ajak makan rumah dia. Makan. Saya pula tuan-tuan tahulah kan. Tuan pengurusi kita tahu saya ni jenis sembang boleh kan. Kalau pagi sampai tengah hari pun boleh menyembang. Mau sembang, dia letak nasi makan. Kan makan dengan family dia apa semua. Lepas tu dia kata, Ustaz, tambah Ustaz, tambah. Cari nasi tambah, tak jumpa. Mana nasi tambah? Tak jumpa nasi tambah. Rupa-rupanya pinggan nasi tambah tu saya ambil. Kaki sembang punya pasal kan. Tak sedar dah. Duk tengok orang. Yang tangan duk suap kat mulut. Tak tahu ke pinggan tu pinggan nasi tambah. Rupa-rupa kita pergi makan nasi tambah. Malu saya tuan. Saya rasa malu. Jadi kalau kena tuan rumah jadi mulut laser, wah Ustaz, kau buat makan lah contohnya. Kalau orang sensitif dia tak boleh. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Kalau orang tu memang kaki melawak kasar kan, dia tak apalah. Tapi kalau dia pun jenis cakap pun nampak beralui, nampak ni, kita janganlah kan duduk tiba duduk balun dia. Sebab manusia ni dia macam-macam kan. Ada orang yang kalau datang dari Penang dia tak apalah, dia dah biasa dengan melawak-melawak macam tu kan. Tapi ada orang kalau dia bukan yang biasa dengan ucapan melawak macam tu, dia mungkin terasa. Jadi kita kena pandai, kita kena tengok keadaan, tengok orang tu macam mana. Baik, yang keempatnya qaulan karima kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya usia dia panjang dah lanjut usia, tapi berada dalam pemeliharaan engkau, sekali-kali jangan engkau berkata kan, la taqul lahumā uffin, jangan berkata sekalipun, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, yakni ucapan yang mulia. Karima, ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Ini adab anak dengan ayah, adab anak dengan ibu dia kan. Bila pilih perkataan yang karima, qaulan karima. Jadi kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita kena didik anak kita. Daripada kecil kena didik. Cakap jangan lebih kurang dengan aku. Kan? Cakap jangan lebih kurang dengan mama. Nak pilih perkataan, intonasi, nada suara kena pilih. Jangan duk cakap dengan mama, cakap dengan ibu, cakap dengan ayah, dengan papa, cakap macam cakap dengan kawan. Tak boleh. Kan? Memang kita berkawan dengan anak kita, tapi bercakap tu kena pandai, kena tahu beza. Ni ayah aku, ini ibu aku. Ni kawan aku lain. Bergurau dengan kawan lain, bergurau dengan ibu kita lain. Jangan sampai menggunakan perkataan-perkataan yang mengguris perasaan ibu kita, mengguris perasaan ayah kita. Dan kita sebagai ayah, kita sebagai ibu kena didik anak daripada kecil adab ni. Kena didik. Saya kadang-kadang
terkejut tuan-tuan tengok anak-anak kawan saya dia bercakap dengan ayah dia lebih kurang lah. Ayah dia boleh biar tu. Oh, saya tak boleh. Saya kalau anak saya tersilap dia guna perkataan ke intonasi ke, saya panggil. Saya bagi tahu tak boleh cakap macam ni. Kita kena sentiasa tegur. Kita kata dia dah besar dah kan. Dia besar, tetap kena bagi nasihat. Ad-dinun nasihah. Dia dah umur 30, 40 pun tetap kita kena bagi nasihat. Nasihat ni bukan hanya masa dia kecil. Bimbing anak ni bukan masa dia tadika je, tak. Dia dewasa sekalipun, dah ada isteri sekalipun, dah ada suami, dah ada anak sekalipun, kita tetap wajib bimbing dia, kan? Didik dia, tegur dia. Baik. Maka tak boleh kita menyakitkan hati dia. Kemudian yang kelima, kan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka bercakaplah kamu berdua kepadanya menggunakan qawlan layyinan, iaitu kata-kata yang lemah lembut. Kita pilih perkataan yang lemah lembut, kan. Kalau Imam Ibn Kathir dia kata layyinan ni makna kita berlapik. Tadi pun kita dah ada sebut berlapik. Jadi ini antara tafsiran-tafsiran yang disebut oleh mufassirun seperti Imam Ibn Kathir. Dia kata layyinan, dia kata bukannya perkataan yang kasar, bukan perkataan yang direct. Jadi yang ni pun kita kena tahu. Contoh tuan-tuan, kalau dalam mahkamah tu ada satu orang lawyer perempuan, kan. Lawyer perempuan, dia lawyer ni ialah bukan wajib pakai tudung dalam mahkamah. Dari segi agama wajib. Tapi dalam mahkamah ni tak wajib. Kalau dia nak pakai tudung, pakailah. Tak mau, dia tak pakai. Jadi lawyer perempuan ni, dia pergi mahkamah, baju atas dia tak pakai tudung, baju atas ni, butang ni dia terbuka. Tak tahulah dia terbuka ke, ataupun dia tak ingat ke, ataupun dia sengaja ke, kita tak tahulah. Yang hakim ni pula jenis lebih kurang ni, hakim ni pun, kan. Hakim ni memang pelik. Hakim ni tuan-tuan, dia duduk atas bench tinggi tu. Dia keluar daripada bilik dia tu, dia bukan pakai seluar, dia pakai kain pelekat. Sebab apa? Sebab orang kat bawah tak nampak, kan ada bench, ada meja hakim yang besar tinggi tu. Jadi dia keluar daripada bilik dia tu, mana orang nampak. Geng-geng polis mahkamah lah bagi tahu. Dia kata bila kita masuk bilik dia, rupa dia pakai kain pelekat, kan. Dia memang keluar, dia masuk, dia pakai kain pelekat je. Sebab dia jenis, tak tahulah jenis orang kampung ke apa, kan. Tapi dia memang lebih kurang lah. Dia jenis relax apa semua. Jadi satu hari lawyer perempuan ni, butang atas ni dia terbuka. Tak tahulah sengaja ke tidak, kan. Lepas tu dia kata apa? Ni peguam ni. Ni pasal apa butang ke atas terbuka dia tu? Ingat aku steam ke tengok? Dia kata lagu tu. Hakim ni, dia kata ingat aku steam ke tengok? Allah, tuan-tuan, lawyer perempuan tu menangis lawyer perempuan tu. Tak boleh lah cakap begitu. Kita hakim, lawyer tu pun orang kata peguam yang bijaksana, kan. Istilah kita gunakan. Ni yang arif, yang ni peguam yang bijaksana. Orang pun ramai tengok. Kalau betul sekalipun peguam tu sengaja buka butang, tak sesuai lah kita tegur macam tu, kan. Biasanya hakim dia suruh stand down, tangguh sekejap, nanti dia akan suruh interpreter tu, jurubahasa mahkamah, bagi tahu apa-apa masalah. Itu lebih baik. Jadi Imam Ibn Kathir kata pilih perkataan tu yang sesuai. Pilih perkataan yang sesuai. Baik, akhir sekali sidang hadirin mukminin, qaulan maisura, kan. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Dan jikalau kamu berpaling dari mereka untuk memperolehi rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakan kepada mereka qaulan maisura, ucapan yang maisura, maknanya ucapan yang mudah, yang mudah difahami, kan. Orang pun tidak salah sangka. Jadi ini contoh macam mana Islam ajar kepada kita. Dalam tafsir Al-Azhar oleh Hamka, kan, dalam tafsir Al-Azhar, Hamka dia kata apa? Maisura, qaulan maisura, makna kata-kata yang menyenangkan orang. Orang dengar tu sedap, kan. Orang dengar tu sedap. Perkataan tu halus, nampak budi bahasa kita,
Kan? Benda tu satu benda yang kita kena belajar, tuan-tuan. Benda-benda yang macam ni. Imam Ibn Kathir kata qaulan maisura, makna kata-kata yang halus, yang lembut. Kita kena belajar menggunakan perkataan-perkataan yang macam ni. Sebab itu beza orang yang ada adab, orang yang etika dia tinggi. Dia beza dengan orang yang tidak ada adab, tak ada etika. Bab makan pun kita tahu dah, kan? Dia ambil hak dekat dulu, apa semua, dia ra'i orang. Orang yang ada adab dia lain. Dia berbanding dengan orang yang tidak ada adab. Kan, orang yang tak ada adab, dia nampak lauk dia suka, dia pun habis kat dia seorang. Orang lain tak dapat pun tak apa. Orang yang ada adab tak. Dia suka macam mana sekalipun, dia tahu ada 4-5 orang kat meja tu, seorang satu. Sebagai contoh, kan. Jadi itu penting kita belajar tentang adab. Termasuk adab kita bercakap dengan orang. Jadi mudah-mudahan ada manfaat pada pagi ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.